HK, hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran yang Allah telah letakkan untuk puasa ini ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itulah yang kita nak capai. Nak capai tahap takwa. Kerana takwa itu adalah KPI bagi setiap orang Muslim. Semua orang nak jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, bukan orang yang paling banyak harta, orang yang kaya, orang yang tinggi pangkatnya. Tak, tapi yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, bila kita insya-Allah, mudah-mudahan doa yang kita doakan, kita minta kepada Allah, kita sempat masuk ke dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah mudah-mudahan dalam sebulan 4 hari lagi, lebih kurang dalam 34 hari, 35 hari lagi, insya-Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang maknanya Ramadan ni nama bulan yang diambil dari perkataan Ramad, iaitulah batu yang panas di tengah padang pasir yang dipanaskan oleh terik matahari. Panas. Kalau kita tengok batu yang panas itu, kalau ke tengah hari itu, dia naik macam ada wak. Panas sungguh. Itulah Ramad. Kerana kebetulan orang Arab apabila mereka menukar nama ke dalam bahasa Arab, maka bulan Ramadan itu ialah bulan yang panas. Bulan yang apabila tibanya bulan ini selalunya pada musim panas. Jadi Ramadan adalah bulan yang akan membakar dosa-dosa hamba daripada amalan yang telah dilakukan dalam bulan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa orang yang memenuhi bulan Ramadan dengan amalan soleh. Dan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan digandakan 10 ganda, 10 kali ganda pahala dia. Satu kebaikan Allah bagi 10 pahala. Ila 700 dhi'fin, sehingga menjadi 700 kali ganda. Satu amalan boleh dapat 700 pahala. Wa qala Allah Ta'ala illa as-shaum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudusi ini, illa as-shaum, kecuali puasa. Puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maknanya puasa ni boleh pi lebih daripada 700 pahala. Amalan lain antara 10 ke 700. Tapi puasa ni boleh pi lebih daripada 700 pahala. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada ibadat puasa. Puasa itulah yang akan dapat takwa. Kalau tak ada tu jadi tokong. Itulah puasa yang kita harapkan dapat takwa, baru dapat pahala dia berlipat ganda. Kerana ada satu jenis puasa lain yang mana Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin
laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Ada orang kuat pula tengah ni. Kam min shaimin, berapa ramai orang yang berpuasa tapi yang dia dapat daripada puasa dia hanyalah al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga. Tu yang dapat. Pasal apa? Program puasa yang telah Allah Ta'ala atur, pengisiannya tak ada pengisian. Tidur je. Tak jaga mulut, tak jaga telinga, tak jaga mata, tak jaga. Ini menyebabkan puasa itu tidak menjadi junnah, tidak menjadi perisai minan nar, daripada neraka. Sebab puasa tu dia akan junnah, dia jadi jun, bukan jin. Kalau jin, junnah ada 3. Jinnah, jannah, junnah bahasa Arab. Baris beza, tulis sama. Junnah perisai, jinnah jin perempuan, jannah syurga. Jadi puasa ni di mana junnah menjadi perisai bagi orang yang beriman. Ma lam yakhriqha bikadzibin, selama mana dia tidak mencarikan perisai itu, merobekkan perisai itu, memusnahkan perisai itu dengan dusta, cakap bohong, merapu dan sebagainya. Ini baru mukaddimah, tak pi lagi persediaan. Masa nak habis dah. Minta maaf saya lambat sebab macam-macam sebab lah, hujan antaranya. Tertambah 5 minit tak apa kot. Tuan Timbalan kata okey, tambah 5 minit insya-Allah. Jadi apa persediaan kita ni sebelum kita nak masuk puasa ni? Kelebihan puasa ni kita tahu dah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada Lailatul Qadar dalam puasa. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah Ta'ala jadikan puasa pada siang harinya fardu, wa qiyamahu tatawwu'an, qiyamul lail pada waktu malamnya tatawwu', suatu amalan sunat. Banyak kelebihan kita tahu dah tu. Taruh bulan puasa lah pula nak baca hadis kelebihan. Tapi hari ni kita nak buat apa ni, bulan Rejab, bulan Sya'ban ni? Apa persediaan kita? Yang pertama sekali persediaan kita ialah puasa juga. Hari ni ada puasa. Kemarin hari Khamis ramai orang puasa, buka puasa kat masjid pula, makan free. Alhamdulillah. Pandai depa. Atok program baguslah. Pusat Islam ni duit tak apa banyak. Lepas ni kita cari, pengurusi pusat Islam kata kita nak cari duit lagi banyak, makan free, buka puasa free. Tak payah tunggu bulan Ramadan, bulan Rejab, Sya'ban pun boleh. Tahun depan lah pula, tahun ni tak dangut. Jadi puasa dulu bulan Rejab, bulan Sya'ban. Bulan Rejab dapat hari lagi, bulan Sya'ban dah sebulan lagi. Nabi SAW berpuasa dalam bulan Sya'ban ni, bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat. Dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi pernah puasa sebulan. Ada riwayat mengatakan Nabi berpuasa seolah-olah Nabi tak pernah buka puasa. Maknanya tak pernah buka, tak puasa. Kerana berturut-turut Nabi berpuasa dalam bulan Sya'ban. Dan ada riwayat Nabi kata maknanya ada Nabi nampak macam tak puasa bulan Sya'ban, kerana ada ketikanya Nabi tak puasa berturut-turut. Tapi bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa sunat ialah bulan Sya'ban. Bulan yang Nabi kata bulan yang ramai orang yaghfaluna, orang lalai dalam bulan Sya'ban, iaitulah bulan antara Rejab dengan Ramadan di bulan Sya'ban. Nabi kata ramai orang yang lalai pada bulan ini. Oleh itu Nabi peringatkan para sahabat dan peringatkan kepada kita supaya kita ni
banyakkan berpuasa sebagai persediaan untuk kita masuk bulan Ramadan. Kalau tak pernah puasa, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, terkejut, perut pun terkejut. Dia kata, apa ni? Hari ni tak ada apa ni? Terkejut perut. Jadi jangan bagi terkejut, kita banyakkan puasa sunat insya-Allah dalam bulan Syaban. Dan Nabi kata bulan itu bulan yang Allah Ta'ala naikkan amalan kita naik ke langit. Maka Nabi suka kalau ketika amalan soleh dinaikkan ke langit itu dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Yang kedua Al-Quran. Persediaan kita baca Quran. Awak tak pernah baca ke Quran? Pernah baca. Hari-hari baca. Ada orang baca hari-hari semuka, alhamdulillah. Ada orang baca sehari 3 muka. Ada orang baca sehari sejuzuk. Makin banyak kita sebut, makin tak ramai orang buat. Semuka boleh jadi ada. Sejuzuk payah nak jumpa. Kalau ada boleh buat menantu. Angkat tangan siapa baca sehari sejuzuk, nak buat menantu. Timbalan ada, boleh buat menantu. Tak berani angkat. Belah wanita pula muslimat ada nak buat menantu? Tak ada. Ada tu tapi tak berani, takut jadi menantu. Menantu ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah ada tapi tak ramai. Jadi bacalah Quran, bukalah mushaf Al-Quran yang ada pada kita tu. Kadang-kadang kita simpan dalam almari ni, jenuh Quran banyak. Sedangkan ramai umat Islam di luar negara yang payah nak dapat Quran, sebab kita kena kutip. Ada NGO yang kutip derma untuk beli Quran bagi sedekah kepada orang fakir miskin di luar. Kita Quran ada 3, tak baca pun. Senang kita nak boleh tak dapat Quran hari ni, senang. Orang dulu baca Quran titik tak ada, baris tak ada, tapi boleh baca. Cuba kita ambil Quran tak ada titik, tak ada baris, boleh? Tak boleh. Ni orang buh baris siap dah, titik pun ada, boleh baca. Tu pun baca tak betul lagi. Jadi baca Quran sebagai persiapan untuk kita masuk Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian jangan baca saja, tapi cubalah tadabbur Al-Quran. Tengoklah maksud, makna, terjemahan kurang-kurangnya. Kalau boleh lagi tengok tafsir, huraian yang lebih panjang, supaya kita ni hampir kita ni dekat dengan Quran. Quran menjadi sahabat kita. Mushaf Quran tu jadi sahabat kita, bawa ke mana-mana. Tapi bila ni orang tak bawa dah Quran, orang bawa handset, dalam tu ada Quran. Tak apalah, boleh baca. Cuma kadang-kadang kalau kita baca Quran di handset ni, kadang-kadang saya lah kita baca, lepas tu kita tak atas lantai kita tutup Quran tu, lepas tu tak atas lantai. Rasa lagu mana? Rasa macam tak patut tu tak? Kita baca Quran dah. Orang mana tahu kita baca Quran, kalau tak tengok WhatsApp kalau masjid ni. Lepas tu tutup tak atas lantai. Rasa lagu mana? Rasa macam tak patut juga. Jadi kalau boleh kita ada Quran khusus. Kerana kelebihan kita menyelak helaian Quran tu ada kelebihan dah. Tak sama kita tengok dalam handset kita, tak ada helaian, kita selak hilang hak sebelah, tak nampak. Kalau kita tengok Quran dua-dua belah kita nampak. Beza dia. Yang ketiga, masa ada lagi. Jam tu cepat kot. Jam saya 8.31. Yang ketiga, sedekah. Yang ketiga, sedekah. Maknanya bulan Ramadan tu bulan yang Nabi paling banyak bersedekah. Karihil mursalah,
seperti angin yang bertiup kencang. Maknanya ada saja Nabi bagi, Nabi tak simpan. Jadi sebelum masuk bulan yang digalakkan kita sedekah ni, bulan lain pun digalakkan sedekah juga. Tapi bulan ada orang simpan, dia kata aku tak mau bagi sedekah lagi, nak simpan bulan puasa banyak pahala. Betul lah juga. Tapi adakah bila kita simpan, kita sedekah bulan Rejab, Sya'ban ni untuk digunakan dalam bulan Ramadan, adakah kita tak dapat pahala Ramadan? InsyaAllah dapat. Kita bagi duit sumbangan untuk buka puasa, beli buah kurma, dan sebagainya untuk orang buka puasa, adakah tak dapat pahala? Pahala bersedekah dalam bulan Ramadan dapat. Pahala kita bagi orang buka puasa, kalau ada dalam surau ni ada 200 orang, setiap seorang dapat sebiji kurma, ustaz yang bagi ni dapat pahala 200 orang puasa. Tak mau nak tunggu, nak taruh bulan puasa baru nak bagi, orang beli habis dah, orang bagi bah kurma cukup lah. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan kita boleh sedekah dah. Kita boleh sedekah dah. Sumbangan untuk majlis iftar dan sebagainya, sumbangan untuk dibagi sumbangan kepada fakir miskin dalam bulan puasa boleh bagi dah. Masuk bulan puasa esok kita tambah lagi. Kalaulah 1000 orang berbuka puasa daripada duit yang kita sumbangkan, maka kita dapat pahala 1000 puasa tadi, 1000. Kita seorang aja larat kita nak puasa 1000, tak larat 10 hari. Bulan puasa pula, mana ada bulan lain, bulan puasa kita kena puasa. Ekstra tak dapat. Nak dapat ekstra, bagi sumbangan. Pahala orang tu dapatkan kita dengan tidak mengurangkan pahala mereka semua. Itu sedekah. Yang keempat, qiyamul lail. Boleh buat 4 dia pun pada lah. Yang keempat, qiyamul lail. Mungkin bulan Rejab, Sya'ban ni kita boleh tambah lagi. Sebelum ni seminggu sekali bangun qiyamul lail. Tu pun pasal subuh awal, subuh lewat, bangun pukul 5 dan lagi qiyamul lail tengah 2 jam. Bangun pukul 6 dan lagi 20 minit, dan lagi buat tahajud, buat witir, buat hajat. Ni Allah Ta'ala bagi lewat. Sebenarnya bukan lewat pun, masa tu lah juga kita duk kata lewat pasal kita pakai jam, no? Subuh naik fajar subuh, tapi oleh kerana kita pakai jam, kita kata lewat subuh. Mana ada lewat. Lewat kalau pukul 8 lewat lah makit sembahyang subuh. Sebab dulu di asrama hari Sabtu, hari Ahad cuti, pukul 9 baru maghrib, tu baru lewat. Betul tak? Jadi qiyamul lail insya-Allah sebagai persediaan kita nak berjaga malam untuk mendapat Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadar. Ada lagi model banyak lagi ni. Pasal tengok handset ni, model banyak, tapi masa tak cukup, no? Ustaz pun kalau hilang handset ni tadi, habis bateri apa, pakai main senyap tadi ni. Oleh ni bagus kelebihan dah handset ni, no? Kita tak payah hafal. Ulama dulu dia pun hafal, tak payah hilang handset kah, hilang apa kah, dia pun boleh hafal. Itu yang berlaku kepada seorang alim, Imam Bukhari. Tak ingat dah, tak silap Imam Bukhari. Orang curi, dia punya tulisan, dia tulis atas kulit kambing, penyamun curi. Dia kata bagi baliklah hak tu saya duk mengaji lama dah. Penyamun tu kata
Hang mengaji apa? Duk harap benda dia, hang tak apa pun. Maka orang alim tadi kata, itulah menyebabkan dia menjadi orang yang menghafaz pelajaran ilmu dia. Tak berharap kepada handset lah, tak harap kepada tulisan. Mula hari tu dia kata, hampa ambil lah. Ambil pun tak apa, dia mengapai lepas tu. Itu kelebihan kita menghafaz. Tapi bila ni orang kata tak boleh hafal-hafal, tu orang lah. Ulama dulu dia pun hafaz Quran hafal, hadis hafal. Kita tak ulama, kita harap benda hak dalam ni kalau hilang ni pakai tak ada apa. Itulah ilmu yang kita beza orang hari ni dengan para ulama, yang depa menghafaz ilmu. Bukan depa hafal saja, depa boleh istinbat. Tu arah apa tu istinbat? Arah apa? Hafal arah mengingat. Istinbat keluarkan hukum arah apa? Mencipta. Tinggi tu. Kita duk hebat dengan taksonomi belum pun ambil hak Islam ya. Ulama dulu buat lama dah. Panjang ya. Habis dah masa menjadi ya. Itu tajuk tu kita taruh bagi kat tuan timbalan kita huraian insya-Allah. Wallahu a'lam, insya-Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada pengurusi Pusat Islam Tuan Ishak yang telah pun mengadakan program ini bersama dengan budaya, kerjasama dengan budaya, insya-Allah. Jadi semua kita akan ada program lain, masing-masing ada program selepas ini. Cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.